Satu masa nanti Malaysia akan dibadai tsunami mega, dilanda gempa bumi atau tenggelam ke dalam lautan. Tiada sesiapa yang menolak pendapat itu jika perubahan cuaca terus melanda di negara ini. Adakah senario itu akan berlaku dalam masa terdekat? Adakah perubahan cuaca yang kerap melanda boleh dianggap sebagai amaran awal petanda terbabit? Ikuti wawancara Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia, Jailan Simon bersama wartawan Yus Mizal Dollah Aling dan juru video Saiful Iskandar Ismail bagi mengulas isu perubahan cuaca ini. Sebenarnya dari segi cuaca ni, kalau kita tengok dari dulu sampai sekarang, kalau kita kaji lah ya, tak banyak berubah sebenarnya. Yang berubahnya dari segi iklim ya, sebenarnya adalah suhu. Itu yang ketara. Maknanya dalam tempoh 100 tahun, suhu di negara kita meningkat sebenarnya lebih kurang 1.6 degree Celsius hingga 1.8 macam tu degree Celsius dalam tempoh 100 tahun. Itu agak tinggi ya sebenarnya peningkatan tu. Jadi kalau kita tak buat apa-apa ni, suhu ni akan terus meningkat lah. Maknanya ini disebabkan pemanasan global ataupun disebabkan oleh pencemaran lebih mudah kita kata pelepasan karbon dioksida, meten dan sebagainya, gas-gas rumah hijau. Dan ini menyebabkan suhu terus meningkat. Kalau kita tengok graf-graf kita pun nampak clear suhu meningkat. Tapi dari segi hujan dan sebagainya tidak begitu jelas nampaknya. Cuma dalam tempoh kebelakangan ini kita baru menemui cuaca-cuaca yang sebelum ni kita tak pernah akui lah. Sebagai contohnya mini tornado telah mula kelihatan di negara kita, terutamanya di utara Semenanjung. Begitu juga kadang-kadang kita ada hujan batu dan sebagainya. Dan juga perubahan ini yang nampaknya lah adalah disebab mungkin yang lebih ketara adalah dari segi ekstrim, lebih ekstrim cuaca tu. Contoh dia kita dapat hujan yang lebih lebat ataupun keadaan ribut petir yang lebih kuat dan sebagainya. Itu yang kita nampak setakat ni lah. Kita sebenarnya lebih kepada pengurusan bencana ya. Kita adalah macam frontliner lah dari segi mengesan bencana yang akan berlaku, terutamanya dari segi yang melibatkan cuaca seperti banjir dan sebagainya. Maknanya kalau monsun datang, kita akan berikan amaran lebih awal. Begitu juga berkaitan dengan banjir kilat, kalau ada ribut petir dan sebagainya itu gitu. Tapi kita juga ada mengesan bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Itu juga fungsi utama kita. Tetapi ramai yang tidak tahu bahawa antara fungsi kita yang paling besar adalah memberikan maklumat cuaca untuk operasi penerbangan, terutamanya penerbangan awam, penerbangan tentera dan sebagainya. Begitu juga operasi di laut lah. Jadi ini ramai orang tak tahu. Sebenarnya Jabatan Meteorologi ini wujud akibat daripada keperluan penerbangan tu dulu. Sebab itu dulu kita di bawah Kementerian Pengangkutan, bukan di bawah Kementerian MOSTI atau Alam Sekitar. Dia bergantung kepada ramalan apa ya. Sebenarnya dari segi cuaca yang ramal hujan hari-hari ini, kita boleh capai sehingga 85% ke atas ya. Dia bergantung juga kepada musim. Kalau musim tengkujuh tu lagi senang ramal sebenarnya berbanding dengan musim peralihan monsun ni, sebab cuaca dia lebih stabil dan lebih konsisten. Begitu juga dari segi ramalan penerbangan, cuaca untuk penerbangan. Kita boleh sampai lebih pada 90% dari segi ketepatan untuk digunakan oleh kapal terbang yang nak beroperasi di negara kita lah. Dari segi gempa bumi, ramai orang kata kita ramal gempa bumi. Sebenarnya gempa bumi tak boleh diramalkan. Dia tak boleh diramalkan ya. Kita cuma mengesan gempa bumi dan beritahu di mana gempa bumi berlaku, berapa kekuatan dan sebagainya. Apa yang berlaku sekarang adalah peralihan daripada monsun timur laut kepada monsun barat daya, dan in between tu yang kita panggil musim peralihan monsun. Okey, musim peralihan monsun ni maknanya dia angin tu berubahlah daripada sebelum ni kita terima angin daripada timur laut. Lepas ni nanti bila masuk bulan 5 kita akan terima angin dari barat daya. Tapi in between tu angin akan dari pelbagai arah dan angin dia tidak kuat.
Bila angin tidak kuat ni, biasanya lebih banyak berlaku perolakan awan. Jadi ini menyebabkan pada sebelah petang ataupun awan malam ni berlaku ribut petir, terutamanya di negeri-negeri pantai barat Semenanjung, Selangor, Perak, Johor, Melaka ni. Jadi banyak, kalau kawasan-kawasan bandar kita kena hati-hatilah, biasanya ada banjir kilat dan sebagainya. Sebelum ni apa yang berlaku adalah berubah daripada fasa pertama monsun timur laut, iaitu musim tengkujuh yang lembap, dan bila masuk bulan 1, bulan 2 tu sampai bulan 3 ni kita panggil fasa akhir monsun timur laut. Maknanya musim kering, panas dan kering. Pertama, sistem pencerapan cuaca ya. Kita ada rangkaian sistem pencerapan cuaca kita panggil sistem pencerapan cuaca sinoptik, di mana kita ada lebih kurang dekat 400 buah stesen automatik lah di seluruh negara yang menghantar cuaca kepada kita. Boleh kata setiap minit kita dapat data tu. On top of that, kita ada juga sistem yang dicerap secara manual, macam stesen dekat kawasan pedalaman, orang asli dan sebagainya. Ini dihantar by telefon lah. Kita juga ada juga, jangan lupa ya, untuk ramal cuaca ni bukan data dalam negara saja. Kita perlukan data dari seluruh dunia. Sebab contoh dia, masa monsun timur laut, kita dipengaruhi oleh cuaca di negeri China dan utara Asia. Masa monsun barat daya daripada Australia dan Lautan Hindi. Jadi data dari seluruh negara ni, seluruh dunia ni, kita dapat every hour. Setiap jam kita dapat dari seluruh dunia. Begitu juga data kita di lapangan-lapangan terbang ni, kita kongsi dengan semua lapangan terbang di seluruh dunia untuk digunakan oleh mereka. Untuk tahun ni alhamdulillah ya, kita cuma sampai tahap berjaga-jaga. Tahap berjaga-jaga ni maknanya suhu maksima setiap hari itu sampai antara bawah 37 lah, 35 hingga 37. Kalau bawah 35 tu biasa. Kalau 35 hingga 37 tu kita panggil tahap berjaga-jaga untuk gelombang haba. Dia belum gelombang haba tapi tahap berjaga-jaga. Bila dah masuk 37 sampai ke 40 tu, kita panggil tahap gelombang haba. Maknanya dah sangat panas lah sebenarnya. Dan kalau melebihi 40, kita panggil dah berbahaya lah. Setakat tahun ni kita belum ada lagi yang tahap gelombang haba tu. Kita cuma ada tahap berjaga-jaga. Ada beberapa daerah terutamanya di Perak, Kedah dan juga di Pahang, tak silap saya. Hari itu ada sekejap di Kelantan. Biasanya ini akan berlaku antara bulan 2 sampai pertengahan bulan 4. Dan selepas tu dia akan habis lah.